Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Begini saya biasa saya akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. So pagi ni ada menarik yang berlaku di Bitcoin. So malam tadi kalau tengokkan daily candle untuk Bitcoin rate dan breakout kita punya below support. Hari ni pagi ni kita bangun, kita tengok chart berada candle yang merah semalam bertukar menjadi green. So ada signal ataupun ada keupayaan untuk Bitcoin melakukan bounce. Nanti saya akan tunjukkan di chart dan kita akan tengokkan data-data penting yang kita ataupun trendline penting yang kita nak tengok untuk confirmation untuk kita melakukan kenaikan sedikit. Nanti kita akan tengokkan di chart. So, tanpa buang masa, let's go kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang berlaku dalam tempoh 24 hours untuk hari semalam. So ini adalah coin market cap. So currently kita tengok total market cap still lagi berada di 1.18. Kemudian kita ada kenaikan 0.12. Kemudian kita tengok ada kenaikan yang banyak dalam bentuk volume. So daripada 20 lebih ke 37 bilion lebih, iaitu kenaikan banyak 30.28%. So apa-apa kita tengok Ethereum, Bitcoin dominant naik 48.1 ke 48.4. Ethereum drop daripada 19.0 ke 18.9, tak banyak pun 0.1 saja. So harga semasa untuk pagi ni kita tengok Bitcoin regain balik daripada malam tadi 28.8. So pagi ni kita tengok 29.3, kenaikan banyak 0.45%. Untuk Ethereum 1.8 drop menaik sebanyak 0.15. So lain-lain altcoin kata bertukar sikit green tapi tak banyak, tak below 1%, ikutkan semalam sebab apa Bitcoin regain. Yang penting kat Solana malam tadi secara live kita tengok Solana drop sebanyak 4% hari ni regain balik 0.05. So ini tak berlaku perubahan untuk pergerakan di Solana. So walaupun chart masih lagi belum close, kita masih lagi dalam chart daily semalam, iaitu sampai pukul 8 pagi nanti. So tanpa masa, let's go kita pergi ke chart terus untuk di Bitcoin apa yang Zul masukkan. So untuk di Bitcoin semalam kita tengok secara live, kita nampak candle inilah candle daily semalam yang masih belum close. Kita perlu dalam masa 40 minit lagi. 40 minit baru kita akan close ke daily semalam. So ini pukul 8 nanti. So untuk di Ctrl Z. Okey, untuk di Bitcoin daily candle berada dalam kuartal green balik selepas malam dalam red candle. Yang nak tengok ni adalah confirmation sama ada kita close ini below atau terus drop bawah lagi ataupun kena bounce, dan berlaku bounce untuk hari ini. So untuk pagi tadi, so normal tak mengejutkan kita dalam bullish pennant. Kemudian kita ada middle channel ni, tu yang tu tengok semalam, sama ada kita bounce ataupun kita break out bawah untuk pergi ke kita punya rate trendline. So kita akan tengokkan data strong ataupun tidak untuk breakout. So pertama kali untuk kat sini kita tengok apakah key level yang penting untuk kalau kita bounce, untuk start bounce untuk pergi attack kawasan atas ni dan breakout more ke atas. So untuk di Bitcoin kita akan tengok ada satu key level ataupun satu key level kawasan ni. Kalau kita tengok tu letak kat sini, anda nampak kawasan ni. So, kalau kena lagi kukuh, kita boleh tarik belakang sikit dan kita align kan dengan kawasan almost ke belakang kawasan ni. So ini kita nampak kawasan ni. Kita ada resistance, kita ada support, kita ada breakout, kemudian kita ada support, kemudian kita ada resistance. So ini apa yang berlaku, ini adalah consider key penting untuk di Bitcoin untuk current price, iaitu dalam kawasan 29.5k. So ini untuk secara kuartal key levelnya, price yang ini perlu regain balik above key level ni untuk kita tengok strength melakukan kenaikan. So ada tak bullish, ada pun bullish pattern kat sini. So nanti tu akan tengokkan di daily tak nampak sebarang bullish pattern. Yang cuma tu nampak momentum untuk naik adalah kita tengok dengan price berada di kuartal support ni, iaitu trendline support ataupun kata channel ni. Kemudian RSI store size berada oversold, yes, momentum untuk naik itu ada. Kemudian RSI almost buat cross, iaitu purple ataupun kita panggil golden cross untuk di RSI, iaitu di mana purple ni nak cross line kuning. So ini kita jangkakan kuartal price boleh start berlaku balik kenaikan. So daily kuartal tak mengejutkan kalau berlaku kenaikan sebab RSI berada oversold. RSI nak cuba nak cross regain balik above 50. So yang ni kita sebabkan daily tak berapa jelas, kita akan turun sikit di 4 hour dan kita tengok ada tak sebarang bullish signal. So first kali kita tengok kat sini dia buat satu downtrend dan buat lower low. So bila lower low apa yang kita tengok, kita nak cross check dengan RSI. So first kali kita draw low ini, so mini price buat lower low, kemudian kita tengok RSI.
So RSI kita tengok. Yang ini kita ambil ke bawah dia, itu yang ini. RSI consider buat lower height. So bila kita consider buat lower height, dia akan zoom in sikit. Kita nampak kat sini. Point ni dan point ni nampak lower height, ni adalah lower low. So meaning untuk di beacon, untuk di 4 hours kita nampak bullish pennant. Bullish divergence. Bila bullish divergence, kita jangkakan price akan melakukan kenaikan dan dah berlaku kenaikan, cumanya juga akan more strong. Kita perlu tambah lagi data yang kita tengok adalah kita ambil ini. Kita ambil sini dan kita minin ada sikit. So meaning untuk short term kita ada naik, kemudian kita ada downtrend, kemudian kali kita chart cuba buat pergerakan reversal untuk short term period time. So untuk masa yang terdekat, nak cari cakap putih macam mana tengok. So nak dalam masa dekat, so meaning apa yang berlaku, kita tengok price untuk kita cuba breakout ni, dan breakout ni confirmation yang paling penting kita perlu tunggu adalah 29.5. So meaning 29.5 ni meaning kita akan tengok price akan start berlaku balik kenaikan sampai mana. Maksudnya akan kenaikan yang kita nak tengok adalah kenaikan di yang ni, iaitu kita akan maklum yang ni kita nak monitor di 4 hours saja. Kita dah semak kita punya chart nanti. Buang yang ni, sorry 1.4. Okay, ini mungkin biarkan. Kemudian yang ni trend line. Sorry, mark dulu. Okay, so ni kita tak. Okay, untuk di 4 hours nampak masih cuba breakout. So jelah kalau dapat breakout ni untuk hari ni, kemudian dapat breakout 29.5, baru kita akan ada more momentum untuk naik. Sebab apa? Di 4 hours kali RSI ni dah almost nak berada overbought. So ni price boleh sampai ke key level kawasan 29.5, kemudian berlaku rejection balik. Itu boleh berlaku sebab apa? Kita berada di key level yang penting ni, garisan kuning yang zone draw tadi. So untuk yang ni kita tengokkan, kalau dapat breakout ni confirmation, dan kita nak tengok tinggi naik sampai mana. So price boleh naik balik almost, kalau breakout above ni kuartal kita kembali sedikit bullish. So expected price boleh naik mana-mana dalam kawasan atas ni, dan sekiranya dapat breakout, insyaAllah kita akan naik atas. Cumanya menjadikan kita satu lagi, kita ada satu trend line putih ni. So even price naik kawasan atas ini tak menjaminkan price untuk percubaan breakout. Kita boleh naik ke atas ni, dan apa berlaku, kita boleh berlaku rejection. Disebabkan apa? So nanti saya akan tunjukkan, iaitu kita ada yang ni. Consider untuk pergerakan ni adalah daripada kawasan ni kita buat lower low, higher height, lower height, higher height. Kemudian apa berlaku ini, kini kita buat lower low. So normally untuk ini adalah kita untuk minor downtrend. Untuk minor downtrend apa tu buat, kita lower high, higher height, lower low. So ini kita expected akan dapat higher low. Bila higher low, kita akan expected untuk dapat lower low. Maksudnya kan walaupun ada pergerakan untuk naik ni, so kita perlu more data untuk price dengan breakout yang ni, baru kita jangkakan price naik atas. So kenaikan ni nak boleh sampai mana? So, kenaikan atas ni kita boleh, sekiranya berlaku kenaikan daripada point ni, kita boleh draw nanti di 4 hours. Kita akan tengokkan iaitu daripada swing high ini to swing low ini. So ini kita boleh expectation kan untuk more atas, untuk kata tengok price more breakout ke atas ataupun pergi target kita almost ke 1.6. Ada 33, 34 adalah kita ada bullish gap kita. So meaning untuk next confirmation adalah price perlu regain daripada point ni untuk sampai kawasan ni. So ada boleh berlaku adalah price sampai kawasan ni dan drop balik kawasan ni, dan drop ini nanti yang nak buy tidak, kita akan draw swing low to swing high dan support. Dan sekiranya price masa drop dan support tu meletakkan daily oversold, stop aside oversold, barulah kuartal tu lebih semangat. So ini kita dengarkan daripada minor downtrend ni akan berubah jadi kuartal minor uptrend balik untuk pergerakan more ke atas. So itu tu nak tengokkan untuk di Bitcoin. So kali kita akan monitor saja pergerakan ni. Apapun untuk first quarter confirmation, kita perlu tengok untuk Bitcoin first perlu regain dulu above trend line kuning ni, iaitu key level ini, sebelum kita nak tengok price more ada momentum untuk naik atas. So itu untuk di BTC. So let's go, kita pergi ke ruangan komen kejap. Untuk ruangan komen untuk semalam, kita tengokkan ada tak yang quarter request. Assalamualaikum, dah join dan automatic masuk dalam Discord channel ke? Ok, Zulkarnain Hassan. So sorry tu tak pasal saya live malam.
So dah join, anda nanti masuk dalam Discord kan. Dalam Discord channel anda perlu pergi Zul punya page. So pergi ke page selepas anda kata join dia punya YouTube membership, anda perlu cari ruangan membership ni. Dia ada dekat home video live rally community membership. So membership ni akan naik selepas anda join membership saja, baru nampak. So mending klik saja membership ni. Lepas klik membership ni apa berlaku? Dia akan keluar yang ni. So dia akan keluar mesej ni, anda tekan saja read more, dan bawah read more nanti ada akan link untuk ke Discord, dan anda klik saja link untuk Discord tu, automatik anda akan masuk dalam tu punya group kata Discord channel. So itu untuk menjawabkan soalan tadi. Kemudian next question, Luno punya chat memang lambat ke tu? Kadang-kadang tak sampai target. So yes, memang kan Luno ni memang chat dia tak, sebab apa, dia dalam RM. So RM tu ada naik turun. So kadang-kadang dia tambat untuk RM hari ni harga ni, besok harga lain. So sebab tu dia tak berlaku kenaikan. Sebab tu jika Luno ni kata nak buy kata untuk meja macam Bitcoin, apa yang kata boleh buy untuk Luno. Tapi kalau anda nak trade tu memang kata tak sesuai lah chart dia. Anda perlu tengok chart exchanger yang lebih kukuh. Contoh di Binance, di Bybit boleh, KuCoin tu harga dia lebih kata on time, bukan on time, harga dia lebih harga semasa. So itu juga kan, sebab Luno ni kita trade, kita kata harga dia adalah harga dalam quarter fight dengan RM. So tak sarankan untuk anda kata set buy dekat di kata apa nama di Luno. Anda tengok saja berapa price dekat kata USD, dan expect anda boleh buy dekat Luno. Buy terus, direct buy terus. So tolong tengokkan link dan Uniswap, boleh tak tu? Link dan Uniswap. Okey, link dan Uniswap. Okey, boleh link dan Uniswap. Tolong tengokkan link dan Uniswap. So malam tadi secara live kita tengok dah sikit. Tu kita akan tengokkan untuk link. Sekejap, link ke LTC? Link. Okey, link dan Uniswap. Tu link. Chainlink. Apa yang berlaku di Chainlink? Tu Chainlink macam juga kan yang great. Kalau ikutkan opportunity untuk buy kawasan ni, kita ada base dan buat buy base. So ini mana-mana lah support ni buy. So siapa yang ada buy kawasan ni dengan profit. So cuma untuk long term, kita nak tengok untuk Chainlink start breakout dia punya falling channel ni. So ni kalau dapat rezeki anda price return balik dalam kawasan support ni, so boleh grab buy opportunity untuk on in pun boleh. So next kita tunggu Chainlink ni, so juga akan ada opportunity breakout saja channel ni, insyaAllah dia akan ada huge pump untuk ke atas, seperti mana kita nak tengok macam di SRP, macam di Bitcoin Cash. Kemudian baru kita akan ada rejection tu kita akan ada another peluang swing low to swing high, kita ada support. So next kita buy kawasan ni, next buy kita adalah kita aim pula di kawasan ni. So anda kata technical jadi macam tu, kita akan ada opportunity untuk buy, add more market, add more aku kata asset coin ni dalam kita punya wallet. So itu untuk di aku kata Chainlink. So tak nak pergi ke short term sangat. So ini consider sebab apa price sideways. So ini consider juga akan buy kawasan ni. Yang next kita nak tengok adalah major adalah breakout channel ni. Breakout channel ni kalau peluang rezeki kita, kalau ada huge pump, biarkan saja huge pump tu kita layan profit. Anda nak ambil profit, boleh ambil sikit-sikit. Kemudian tunggu drop itu daripada swing low ini to swing high, kita akan ada support. So berapa high nanti kita akan tengokkan, ikutkan kat sini. High yang pertama kita tengok adalah di $11, ataupun kita boleh pergi almost dalam $18 sebelum kita berlaku rejection untuk balik ke support around dalam kawasan $10. So itu untuk di Chainlink. Tu di satu lagi Uniswap kata dah breakout, kemudian kita tengok dia buat double bottom untuk di Uniswap. So consider boleh beli untuk long term, dan currently price tak melakukan kenaikan, dan kita ada di kawasan support, Fibonacci dan resistance. So meaning untuk Uniswap juga sama, ada nak all in market pun currently dah good, sama mana-mana dalam kawasan box ni adalah good long term, good position untuk anda long term. Sebab apa, kita dah breakout downtrend, dan currently kita sedang buat uptrend, cuma dia tak adalah naik agresif, tapi dia dah start melakukan kenaikan. Cuma untuk di daily kali RSI overbought, stop RSI overbought. So ni kalau berlaku rejection di Bitcoin tadi, Bitcoin nanti insyaAllah Uniswap ni boleh regain balik atau berjatuh balik dalam kawasan mana-mana dalam support ni. So mana-mana dalam kawasan box support ni adalah great position untuk anda letakkan position buy anda untuk long term, untuk dapatkan aset untuk long term. So itu untuk di Uniswap. So next comment, so tolong tengokkan Sol dengan LTC. So tak nak masuk Solana dengan LTC. So pergi LTC kejap. Semalam saya live baru tengok LTC, LUSDT, LTC. Alright, Litecoin di daily. So Litecoin ni consider dah kata terlambat sikit kalau untuk long term, ikutkan kita ada reason ni.
breakout, siapa yang ada buy breakout kemudian naik, price drop balik support. So ada dua position, sama ada buy kawasan ni itu dan buy kawasan ni. So next kawasan buy yang kalau nak tengok kalau cantik adalah kita perlu tunggu untuk ni reaction dengan ni. Kita ada kawasan ni. So price itu regain above key level kemudian drop balik. So mana kita tengok anda kata Bitcoin naik, yes dia boleh attack balik di kawasan atas ni, dan kita tengok kalau dia breakout trendline putih ni, meaning kita akan ada more naik ke atas. So dia lebih kepada strength untuk bullish. Tapi tengok current time possible tak ada news yang kata memerasakan untuk push price, tapi ada. Cuma yang untuk yang ni kita tengok opportunity untuk buy lah, kita tengok ada price tu boleh drop balik below trendline merah ni. Sekiranya drop balik below trend merah ni, meaning kita ada opportunity untuk price return balik dalam kawasan support. Kemudian nanti kita akan boleh create resistance baru, swing high to swing low, dan kita akan bawa resistance kawasan ni. So bila kita dapat box resistance tu, nanti kita boleh monitor antara box resistance ini dan box support ini. So mending kalau ikutkan, kalau tu nak buy LTC ni, next quarter next point tu nak buy, nak tunggu adalah tu nak tunggu expectation untuk kalau price drop ni. Kalau price tu naik, biarkan saja, tu akan layan saja quarter position yang buy di bawah ni untuk terus naik. Kemudian kita akan tunggu naik sampai mana, dan rejection nanti, rejection sama tak, kita akan tunggu swing low to swing high untuk dapatkan support. Sama ada kita dapat support bawah ni ataupun support atas ni, tak kisah support di mana, janji kita buy di support, kita bukan buy di return. So itu untuk di Litecoin. Kemudian satu lagi tadi di Solana. So untuk yang awal untuk buy juga akan untuk long term. Kalau anda nak buy long term tak ada masalah. Cuma anda kalau anda buy, contoh nak buy hari ni, boleh je, sebab apa, kita ada ni kawasan ni support return. So consider dia major support dan price berada above major support sebelum ni, major resistance yang sebelum ni. So ni kalau anda buy kawasan ni, even price drop lagi sikit pun tak jatuh banyak pun, 2-3% aja, anda boleh grab more untuk long term. So kalau anda fikir untuk long term untuk tahun 2025, boleh saja jump in masuk, tak ada masalah, ikutkan price masih lagi daripada jauh harga opening, dan kita ada targetan more lebih tinggi, iaitu daripada harga semasa ni. Expectation kita boleh naik dalam almost 400% ataupun 4 kali ganda daripada jumlah anda buy. So kalau buy di quarter spot, contoh anda buy RM1,000, expectation untuk keuntungan net semburan adalah dalam 1 kali 4, iaitu RM4,000. So itu untuk kira risk and reward. So meaning ini position untuk long term 25 masih lagi good. Sebab apa, kita ada kawasan support resistance ni, support resistance support breakout quarter resistance. So meaning ini adalah consider untuk long term masih lagi cantik untuk anda buy untuk holding untuk long term. Cumanya untuk short term, beware, kalau price drop kawasan ni, jangan panik, jangan jual pula apa yang anda beli atau di bawah ni. Ini consider rezeki untuk anda tambah lagi quarter asset untuk long term. So itu untuk di Litecoin. Nanti tengok balik lagi next coin Matic tu. So Matic untuk di Matic. So Matic macam mana? So malam tu ada pergi juga Matic. So Matic ni untuk short term di 4 hours di daily pun kita tengok ni clearly. So Matic ni kita ada satu trendline putih ni. So ada buy tu on in di kawasan ni. So alhamdulillah dah pump. Currently next position kalau siapa nak buy, swing low to swing high ni kita ada support, dan price tengah berada support. Dan macam juga semalam anda kata Bitcoin pump, insyaAllah dia akan pump. Tapi juga akan di daily ni, kalau aku nak buy untuk short term, nak tengok RSI mungkin tak cantik. Kalau Dubai tu lah oversold. Dubai adalah position tu profit currently, so on in kawasan Matic. Cumanya kita tengok ada tak lagi next move, dia boleh tak dia naik lagi ke next movement. So untuk Matic ni di daily chart RSI tak berada oversold, tapi kita boleh berlaku balik kenaikan. So kenaikan tu kalau breakout ni, insyaAllah kita akan regain more ke atas. Cumanya untuk Matic ni, adakah bagus untuk anda long term yang mungkin baru nak buy untuk long term untuk Matic? So let's go, kita tengok harga dia. So currently kita berada harga all time high hampir 3k. Next target tu ada target almost dalam 4k untuk 2025. So mending kalau anda tanya tu adakah good buy, so kita tengok kita berada di kawasan support yang ni, dan kita daripada downtrend berubah jadi uptrend. So apa kita tengokkan, ikutkan kalau kita draw daripada yang ni lebih quarter long term, swing lower low, higher high yang baru kita buat. Now kita buat lower high yang pertama, consider lower high yang pertama yang lebih besar. So mending kita menampak pergerakan ni untuk berlaku kenaikan. So mending kita buy di kawasan box support, kita buat hari key level RSI ataupun di daily oversold. So ini meaning
price semasa ni dalam 60 sen 70 sen ni dah consider. Kalau siapa-siapa nak all in, silakan untuk long term saja kan. Itu anda punya decision. So hanya bagi saya technical, make sure anda invest duit expected beli loss, dan aku kata be prepare, aku kata worst case lah, kalau projek gagal apa, yes kita boleh hilang duit. So make sure anda invest duit expected beli loss. Kemudian kita tengokkan currently kita buy di support, untuk minor support dan major support yang ini. So consider good lah buy. Sebab apa kita buy gunakan rule yang betul, iaitu kita buy di support, kita bukan nak buy di kawasan resistance. So itu untuk di Matic. So tu tak nampak price tu akan drop lagi below bawah ni, kecuali kita tengok another massive drop untuk di Bitcoin. So ini tu nampak possible untuk kita akan ada berlaku balik kenaikan sedikit sebelum kita hanya sideways untuk Matic untuk pergerakan ni. So Matic masih lagi ada support yang besar ni. So ini support yang lebih besar, kemudian support yang kecil sikit, kemudian kita ada support kecil sikit. So ini mana-mana dalam kawasan ni, aku kata consider below $1 ni adalah great opportunity untuk anda buy sebelum next bulan tahun 2025. So itu untuk Matic. So next comment, all time high SRP tu target USD 15 ke? Jauh tu. SRP okey. Ini juga kan SRP. Kenapa tu ada itu taklah tu ada target 15. Kenapa 15? So nanti tu akan tunjukkan. So kan 15 tu bukan tu tak expect untuk aku kata bulan tahun 2025. Bulan 2025 apa yang tu target adalah almost dalam kawasan ni, dalam kawasan major resistance. Nanti kenapa tu akan tunjukkan balik. So first kali nanti ni nak kena bagi weekly baru nampak sikit. Okey. Kita akan nampak weekly. So pertama kali kita ada all time high 2017, kita ada all time high 2001. So menin circle yang sebelum ni kita nampak price itu tak tinggi, tapi untuk kali ni circle tahun 2025 kita ada opportunity untuk breakout satu back trend line ni. Bila back trend line itu kan kita dah naik daripada point ni, kita naik dah berlaku reaction tu, bila nampak trend line ni betul-betul holding. So taklah, ini adalah opportunity kita dah kawasan sampai di almost di kawasan APEC. Apa tu kawasan APEC? Kawasan penjuru. So ini sooner or later price untuk SRP perlu buat reaction. So daripada jatuh bawah tu more expectation untuk naik atas, inilah bullish. So ini breakout saja trend line ini, apa yang kita tengok untuk SRP akan ada aku kata momentum untuk buat percubaan untuk hit dia punya major resistance. Swing high ini to swing low, kita ada major resistance dalam kawasan, dia akan tarik ke belakang sikit, iaitu almost dalam 2.7 ke $2 ke 2.7 dolar. Yang mana untuk sebulan tahun 2025 ni, adakah kita akan dapat momentum tu bergantung. Kalau dia menang KXCC totally secara menang 100%, kita nampak price akan cuba. Yang kita tengok yang target adalah at least mungkin dia hanya sampai di kawasan resistance dan berlaku reaction, iaitu hujung. Contoh ini kita tengok, ini adalah tahun 2025, Thailand 25 ialah 226. So apa yang berlaku, kita nampak untuk SRP ni ada possible dia akan berlaku kenaikan mungkin untuk tahun 25 naik sampai kawasan major resistance. So sampai hujung tahun ataupun dekat awal tahun 26 sebelum next downtrend. So next aku kata bearish market. So apa yang berlaku, tu hanya target untuk SRP ni adalah sampai realistic target sampai dalam kawasan major resistance dan berlaku rejection ataupun bearish market untuk tahun 26. So berlaku ni adalah penting untuk chart kuartal SRP. Sebab apa? Daripada high ini to high ini dia akan buat satu bullish trend line yang legit untuk next bulan, yang mana board resistance ni dah touch. So swing high ni, swing low, resistance dan rejection. Rejection nanti kita akan seperti tahun 2026 untuk bearish market tu, daripada possible price boleh jatuh dari kawasan ni sebelum tahun bulan tahun apa, 26, 27, 28, 29. Tahun 29 untuk kita breakout, dan tahun 29 tu barulah kita jangkakan untuk breakout ni sampai hit balik breakout resistance, barulah kita masuk, kita boleh target dalam almost untuk ni 1.6 dia dalam $5. Tapi ikutkan kita ada terjetai yang ni. So terjetai ni kalau ikutkan 29 punya bulan, kita boleh target $10 lagi atas hampir $12. So $12, 15 tu alhamdulillah kalau ikut breakout, tapi ikutkan sikit lah dalam $12. Tapi juga kan, in case kalau kita dapat breakout awal untuk tahun ni, mana tahu kita chat ni tahu fundamental, anda kata price ada momentum yang strong dan breakout untuk awal breakout resistance ni tanpa berlaku reaction, breakout terus. So meaning tahun 2026 kita akan ada target lebih mana, kita ada target bulan 1.6, 2.6, dan in case
Naik breakout ni tak nampak, tapi tu target adalah at least 26 je, $9. Kalau breakout ni baru kita jangkakan dalam orang kata almost kita ada 4.2 14, tapi nak dapatkan SRP 4.2 14 ni akan nak dapat tu tak realistik lah target dia, tapi kita boleh tak mengejutkan, boleh berlaku. Kita boleh monitor time by time bila price dah naik. Tu kali untuk short term tak perlu fikir atas-atas lagi, kita perlu fikir dulu pergerakan ni. Untuk SRP menunjukkan Zul ada target at least untuk kata realistic target untuk bulan next adalah at least touch return. Kalau dapat breakout awal, insyaAllah kita akan dapat more higher ke atas, at least 1.6 ataupun 6. Ikutkan ni terjetai 26, kita boleh dapat dalam close $10. So maksimum $10, minimum kita dapat dalam kawasan aku kata almost dalam $3 dulu untuk 2025. So nanti kita next circle ataupun tengoklah price dah naik atas, nanti dah berlaku di atas, macam mana arah mana nak pergi, marulah kita analyse. So ini ialah sebagai trajectory ataupun kita punya plan untuk tengok arah pergerakan untuk SRP. So nanti Zul akan clearkan ni. So hopefully clear untuk SRP. So next kalau nak buy, menunjukkan ini consider good position kawasan Apex sebelum breakout ni, at least untuk this target kita sampai ke $3 dulu. Breakout atau tidak nanti kita akan monitor selepas price sampai kawasan dan tengok reaction dia. So itu untuk SRP. So next comment, RSP ada, saya masih beli masa ni, profit nusab saya jual untuk beli SRP dan ada. Okey tak apa boleh. Okey menunjukkan tak kisah, boleh je anda buat macam tu, itu anda punya plan. Mungkin anda buy coin ni, bagi Zul tak adalah Zul untuk SRP pun ada kepercayaan untuk kuartal naik lebih tinggi, ada pun ada, Uniswap pun ada. Sebab apa? Macam Zul more fokus kepada Zul punya analisis, kuartal Zul punya base ataupun Zul punya main analisis adalah Bitcoin 4 year circle. So bila 4 year circle ni apa maksud? Kita tengok kita ada 4 tahun, iaitu tahun pertama kita bearish market, contoh 2017 kita ada kuartal bulan, kemudian tahun pertama kita punya circle adalah 2018, kita dapat down bottom. 2019, 2020 kita ada sideways, iaitu tahun untuk collect asset sebanyak boleh. Bulan tahun 2021 sama juga untuk circle kali ni, iaitu tahun 2021 kita dapat bulan, dan tahun 22 kita dah dapat bottom. Now kita masuk second year dan third year. Second year adalah tahun 23 dan 24. Mini price lagi mana below ni sebelum tahun 2025 baru kita buran. So mana-mana altcoin, Bitcoin dan altcoin. Kalau anda short term, yes anda boleh buat macam tu, buy buy harga yang naik, beli yang harga coin yang utama yang anda nak. So boleh buy tu, tak ada masalah. Tapi cuma Zul tak buat lah macam tu. Zul ada more expected, Zul varietykan Zul punya asset. Zul invest banyak coin, hampir 20 coin lebih. So tak salah kalau mungkin ada 5-6 projek yang gagal, tapi expected coin-coin yang lain masih lagi boleh cover loss itu, dan dia boleh, kalau kenaikan satu coin pun dah cukup. Contoh kenaikan Cardano ke Zul punya target pun at least dah boleh tampung semua Zul punya modal. Currently modal Zul almost dalam dah hampir RM56,000 dalam Malaysia. RM56,000 Malaysia dalam Zul punya total asset yang Zul ada, berdasarkan Zul punya modal lah. Tapi berdasarkan value sekarang tu dah masih lagi down sebanyak hampir 70% daripada all time high dia Zul. So itu untuk di cara long term. Macam akan nak jawab soalan tadi, anda boleh buat macam tu, tapi untuk Zul more buy asset ni, dan Zul tunggu at least 2025 barulah Zul akan fikirkan nak ambil profit. So yang Zul buat adalah Zul collect asset sebanyak boleh. So 23-24 adalah tahun untuk collect asset. So nanti tolong tengokkan coin FTT. FTT lupa apa nama FTT ni, FTX. So FTX, tengok je FTX. So FTX ni apa yang berlaku iaitu yalah yang gagal tu kan. Okay, mungkin ada yang invest, ada yang gagal. So meaning FTX ni consider second lah lepas lunasi. So ada tak boleh regain balik. So kita tengok FTX ni tu pergi secara weekly. Kalau pergi ke daily, nampak sikit. Kita nampak daripada harga opening. So bila harga opening price below harga opening, meaning ada something wrong dengan dia punya fundamental. So macam yang akan selalu tu juga akan dalam tu punya channel, tengok lu harga opening. So FTX ni kita tahu apa isu dia kan, semua orang tahu, semua orang well known apa pasal FTX ni. So kali kita tengok ada tak dia boleh tak regain balik. So price kali ni kita ada monitor, last itu kita ada monitor downtrend ni, dia buat yes kita ada huge drop, kemudian kita ada price buat consolidation ataupun price buat consider ni pattern ni. So price ini breakout sikit, kita tengok breakout untuk di daily ni.
Tadi kita tengok ada tak lagi hide yang total miss. So, tak ada, kita ada miss ni, tak ada miss, bukan miss. Kita ada tak hide itu. Mana dia punya, okey ni. Tu nak nampak sikit ada lagi yang tu tak touch sikit lagi, ada sikit. Sebab tu cakap nak dia tambah cantik adalah di 4 hours. So tu tak boleh 4 hours, dia akan pergi daily je. Dia hanya buat berdasarkan tu punya feel je. So ini kita akan tengok ada hide ni. So ni price cuba breakout gagal. So ni dan kita ada key level. So ini adalah kawasan apex kita. Ini adalah downtrend. So kalau breakout ni insyaAllah kita akan start berlaku balik kenaikan. Tapi kenaikan ni bukanlah kenaikan yang mengkonfirmkan dia untuk naik balik all time high. Tak. Dia perlu regain step by step. So kita ada key level yang ini dan key level yang ni. So ini price daripada kawasan breakout ni kita ada pecuti untuk price sampai balik 4.5. Dalam 4.5 kalau berlaku di action kita mesti lagi bullish, swing low, swing high kita support, dan daripada support ni kita nak tengok dia bound untuk continuous break lagi ke atas tu step by step. So kali kita tengokkan long term kita perlu kawasan apex ni. Breakout ni ada momentum untuk naik. Kalau breakout key level ni another free fall ke bawah untuk FTX. So itu je secara technical. Secara fundamental anda boleh kajilah. Tu fundamental tu kalau anda alert, insyaAllah dia akan ada link. Anda akan dapat sedikit more data. Contoh mungkin anda dapat bullish sedikit quarter bullish untuk fundamental. Mungkin itu ada dia punya point untuk start breakout ni di atas. So itu untuk FTT ataupun FTX. Betul tak? So dah FTX itu FTX coin. Tu. Next comment. Nak jual ni tak sabar. Sabar lambat lagi. Baru tahun pertama beli. Kita ada 2 tahun beli. Tahun 23, 24. InsyaAllah tahun 25 nanti baru kita akan jual. So now adalah fikir setkan mindset anda. Collect asset sebanyak boleh. Sebarang quarter position support yang menarik. Oversold di daily. Itulah consider good. Tak kisah harga berapa. Janji kita buy di support. Zul, review altcoin yang agak selamat untuk hold untuk long term. So kalau hold untuk long term tu dia bagikan 10, dia boleh sharekan dia punya top 10. So top 10 tu adalah untuk altcoin. Okay, tak termasuk Bitcoin dan Ethereum. Tu tak termasuk Bitcoin Ethereum yang ada 7. Tu mana dia boleh sharekan, iaitu pertama kita ada tak termasuk Bitcoin Ethereum. Bitcoin Ethereum ni memang wajib lah ada. So kalau ikutkan ada untuk dia punya nombor 3 adalah Cardano, itu dia punya invest. Cardano, nombor 4 tu ada Matic, nombor 5 tu ada Phantom, nombor 6 7, 8, 9, 10 tu boleh tak kisah mana-mana. Chainlink boleh, Uniswap boleh, Polkadot, kita ada Avax, dan kita ada Solana. So itu adalah consider top 10 tu. Kalau nak lagi below daripada harga top 10 tu ada lagi. Contoh tu ada yang ni. Harmony One, Lilica, Nia, Theta, Telos tu tak buy lagi, tapi KDA pun ada. Koti VeChain ni consider kalau ikutkan Koti VeChain ni termasuk, cuma yang ni kata high risk juga tu below. Tu ini anda coin anda tengok VRA, Hbar, Algo, Atom, Filecoin, JRT, Rose. So lain-lain coin adalah, tapi mostly selepas habis top 5 top 10 tu ni main net target adalah tu ada yang ni. Kemudian ini adalah consider yang lain. So ada juga Metaverse coin, insyaAllah malam nanti secara live kita akan bincangkan Metaverse. Sebab apa lama tak tengok Metaverse. So Metaverse ni Atlas, US, Mana, Sandbox, Engine. So insyaAllah malam nanti secara live kita akan pergi tengok untuk Metaverse. Dan menjadikan kalau anda minat malam ni, macam biasa dia akan buat live 11 tuku, dia akan start live. Dan malam ni kita akan fokus kepada Metaverse. Di samping itu kepada membership yang bertanya soalan untuk live malam nanti, silakan. So kita sambil-sambil kita layan tu anda punya request, dan kita tengok juga Metaverse coin untuk malam ni. So guys, rasa itu saja. So dongan komen pun dah tak ada. So hopefully menjawabkan soalan tu. Zoharding menjawabkan top 10 Zoharding tu. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. Jangan lupa like, subscribe, share kepada rakan-rakan lain. Jumpa anda malam ni. Kalau anda berminat nak tengok Metaverse mana analisis, so banyak ni untuk Metaverse. So Metaverse ni adalah kota gaming. So the gaming penting untuk kita invest, walaupun ada AI, currently AI yang famous, tapi kan gaming ni still ada. InsyaAllah gaming ni boleh regain balik. So nanti kita akan tengokkan malam ni secara live chat Metaverse 1 by 1. So guys, itu je untuk pagi ni. Like, subscribe, share kepada rakan-rakan lain, dan jumpa anda nak review. Assalamualaikum. Bye bye.